Jadinya lepas dah tuangkan air dekat dalam bahagian enjin kereta si Aisyah ni lah. Amin pun cubalah menghidupkan enjin kereta Aisyah. Alhamdulillah. Kak, dah okey dah Kak kereta Kak ni. Okey, macam ni lah Kak. Akak follow je kita orang daripada belakang. Nanti kot-kot kalau jadi apa-apa lagi, bolehlah saya tolong akak kan. Okeylah Kak. Jadi kita gerak sekarang layar sebab saya pun ada tempat saya nak pergi ni. Takut lambat pula nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadi diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya. InsyaAllah. Okey, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadi jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang saya sampaikan ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Jadinya tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah-kisah seram. Jadinya mari kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk kisah yang pertama ni, tajuk dia Wanita Berjubah di Tengah Hutan. Kita terus dengan kisah yang pertama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana anda semua sihat ya hari ni? InsyaAllah. Okeylah, kita mula dengan kisah dia. Emak dengan adik saya ini tinggal di sebuah perkampungan Felda di Kemaman, Terengganu. Dan adik saya ini bernama Amin dan sudah pun berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Dia dengan keluarga dia ni memang tinggal bersama dengan emak dengan ayah saya lah. Manakala anak-anak yang lain sudah berkahwin dan tinggal berjauhan di daerah yang lain lah. Dan kedua ibu bapa saya ini merupakan peneroka Felda lah. Namun setiap hari Jumaat, ibu dengan Amin ni akan ke bandar untuk menjual sayur-sayuran kampung di Pasar Besar Cukai. Kiranya diorang ni macam menjual sayur adalah kerja part time diorang lah. Dan hasil pertanian itu sebahagian besarnya tanaman daripada orang-orang kampung saya. Dan kiranya mak saya ni lebih kurang macam pemborong lah lebih kurang. Dan untuk ke bandar Cukai ni banyak alternatif jalan yang boleh digunakan. Laluan yang paling famous sekali ialah Jalan Mak Lagam. Kerana jaraknya yang agak dekat, kira-kira 20 ke 30 minit perjalanan je dah sampai. Jalan Mak Lagam ni, struktur dia berbukit bukau tuan dan bengkang bengkok jalannya. Dan sejak ada highway, jalan ni dah mula jadi agak sunyi. Dan hanya di siang hari saja ada kenderaan yang lalu dekat situ. Dan malam pula memang langsung tak ada kenderaan yang berani lalu dekat situ tau. Kerana dekat situ banyaklah cerita-cerita mistik, cerita-cerita seram yang banyak orang ceritakan dan sampaikan daripada mulut ke mulut. Dulu-dulu ada jugalah pernah dengar kes rompakan dekat Jalan Mak Lagam ni. Dengan caranya, rompak ni kan, dia akan sembunyi dulu, dia akan baling telur ke cermin kereta mangsa sebelum merompak. Tapi itu cerita dululah. Sekarang ni rasanya macam dah tak ada. Dan baiklah, kita masuk dengan kisah dia. Kejadian ni berlaku kira-kira 1 minggu sebelum Hari Raya Aidiladha yang lalu lah. Dan pada hari tersebut, mereka turun awal daripada rumah. Kira-kira pukul 4.30 pagi macam tu. Biasanya mereka akan turun daripada rumah ni awal, taklah awal sangat. Lebih kurang dalam pukul 5, 5.30, pukul 6 macam tu lah. Biasanya selepas subuh lah macam tu. Tapi oleh kerana hari tu banyak sayur, jadinya mak saya punya plan nak pergi tolak sayur-sayur ni dekat peniaga pasar-pasar ni dulu dekat-dekat kawasan kami. Jadinya diorang pun mulakanlah perjalanan.
Jadinya sampailah dekat satu tempat ni. Dan nama jalan ni ialah Bukit Jemalang tau. Diorang nampak tau ada satu kereta kancil berwarna merah tersadai dekat tepi jalan tu. Dengan enjin dia nampaklah berasap-rasap keluar macam tu. Dah macam nak reban dah, mak saya kata dia nampak kereta tu. Dan mak saya cakap kereta tu sangat-sangat usang. Seolah-olah macam nak terlerai dah semua part-part yang ada pada enjin tu tau. Tiba-tiba adik saya si Amin ni menyuarakan hasrat dia. Mak, kita tolong jap mak, kesian pula tengok kereta tu kan. Tapi mak saya mula kata macam, tak payahlah Min, tak payahlah. Kau ni kita pagi-pagi buta tak tahu entah-entah perompak ke apa kan. Dan emak saya ni kan risau. Lagipun waktu tu masih awal pagi, masih lagi gelap, lagipun tak ada kereta lalu kat situ. Dan lagipun dekat jalan tu dah macam-macam terdengar cerita pasal orang kata keangkeran jalan tu lah. Tapi Amin waktu ni berkeras juga. Nak tolong jugalah mak. Alamak, tak apalah mak. Saya kan lelaki. Biasalah tolong-tolong orang ni. Tak ada masalah lah. InsyaAllah kata dia. Sebabnya rasa dia kesian kata dia. Yelah mana tahu. Kot kalau orang tu memang betul-betul perlukan bantuan kan. Jadi kita bantu je lah mak. Dan akhirnya bila dah dipujuk oleh si Amin adik saya ni, emak saya pun setujulah kan. Tapi dalam dia tak nak je lah kan. Tapi dia pun okey lah kan. Dan mereka pun memberhentikan kereta. Tak lama kemudian keluarlah seorang perempuan daripada dalam kereta tersebut. Dan perempuan tu pakai jubah tau, dengan tudung labuh macam tu, warna hijau muda. Dan penampilan perempuan ni ala-ala macam gaya-gaya macam ustazah gitu kan. Labuh betul tau tudung dia, hingga ke peha, kata mak saya lah. Dan dia keluar kereta memperkenalkan diri dia. Nama dia Aisyah kata dia. Belum berkahwin lagi, masih bujang. Dan sekarang ni dia kata dia dalam perjalanan daripada Marang nak pergi ke Cerating. Dan mak saya waktu ni pelik lah. Sepatutnya boleh jalan terus je. Tapi boleh pula si Aisyah ni dibeloknya masuk ke jalan Mak Lagam ni kan. Itu yang mak saya pelik. Dan mak saya tanya lagi, awak ni tak takut ke pagi-pagi macam ni? Pagi-pagi buta macam ni memandu seorang di jalan gelap macam tu? Jawab si Aisyah tu, alah makcik, dah biasa dah. Tak ada apa-apalah yang nak ditakutkan. Saya takut pada Allah saja, kata dia macam tu tau. Dan kata mak saya, yang peliknya, si Aisyah ni nampaknya macam relax je, macam cool je kan. Tak ada nampak macam panik langsung. Sebab dia perempuan, bujang, tengah-tengah gelap macam tu. Kereta rosak. Patutnya dia mestilah macam cemas ke apa. Tapi tak. Si Aisyah ni dia macam tenang, macam tak ada apa-apa jadi pun. Jadinya bila dah orang kata keadaan macam tu lah, si Amin pun cek lah kereta si Aisyah ni. Cek. Rupa-rupanya air radiator dalam kereta tu dah kering dah. Yelah perempuan yang bawa kereta, mungkin kan tak cek benda-benda macam tu. Jadinya kebetulan dekat sebelah kereta Aisyah ni parking, ada lopak air tau. Kesan daripada hujan yang baru berhenti agaknya. Jadinya pun Amin pun kata minta satu botol lah. Dia nak cedok air hujan tu, nak masukkan dalam radiator kereta si Aisyah ni. Cepat-cepat si Aisyah ni buka pintu kereta, gerak dan keluar, hulurkan botol mineral kosong tau. Dan time tu si Amin ni sempatlah orang kata menjenguk ke dalam kereta si Aisyah ni. Kata Amin, dalam kereta si Aisyah ni nampak tau bersepah-sepah. Barang tak ada sangat pun, tapi memang bersepah, hara dalam tu lah. Dan emak saya cakap, si Aisyah ni macam bercakap dia kan. Bila bercakap kita bersembang dengan dia tu, mata dia pandang tempat lain tau, melilau, pandang sana, pandang sini, pandang sana. Tak pandang mata kita langsung tau. Dan Amin pun ada tegur juga. Dia kata, seram tau kak bila cakap dengan Aisyah ni. Sebabnya dia langsung tak pandang mata kita. Bila tengok betul-betul, kata si Amin ni, muka dia macam biasa-biasa je. Cuma tu lah, mata dia yang lain macam sikit tu. Dan saya pun tanya jugalah, diorang ni tak rasa seram ke masa bersembang-sembang dengan si Aisyah ni? Kot-kot ada bau busuk ke, boleh macam ke kan? Emak saya cakap tak ada pula. Tapi time Amin tengah cek enjin kereta dia tu, ada satu lori ni lalu tau. Memang lori besar, lori trailer macam tu. So Amin waktu tu nyalakan lampu handphone dia, lambai-lambai angkat tangan untuk nak minta bantuan. Tapi lori tu langsung tak berhenti tau. Makin tekan minyak lagi adalah. Terus tekan minyak. Bukan main laju lagi lori tu kan. Dan masa lori tengah laju tu, kedudukan lori ni memang betul-betul ialah kat tepi jalan kan. Yang si Aisyah ni pula berdiri betul-betul kat tepi jalan. Memang rapat betul lah. Lori ni dengan si Aisyah tu lagi sikit je nak kena langgar. Tapi yang peliknya, si Aisyah ni langsung tak mengelak. Langsung tak ke tepi sikit pun. Jadinya mak saya pula yang takut, yang terkejut, yang rasa ngeri. Takut-takut lori tu terlanggar Aisyah. Jadinya lepas dah tuangkan air dekat dalam bahagian enjin kereta si Aisyah lah, Amin pun cubalah menghidupkan enjin kereta Aisyah. Alhamdulillah, kak dah okey dah kak kereta kak ni. Okey macam ni lah kak. Akak follow je kita orang daripada belakang. Nanti kot-kot kalau jadi apa-apa lagi, bolehlah saya tolong akak kan. Okey lah kak.
Jadi kita gerak sekarang layar sebab saya pun ada tempat saya nak pergi ni. Takut lambat pula nanti. Jadinya waktu ni si Aisyah ni cuma anggukkan kepala je dan terus follow daripada belakang. Sebelum tu okey, Amin ni sempatlah ambil nombor telefon si Aisyah ni. Sebab kata si Aisyah ni, tujuan si Aisyah ni nak pergi ke Cerateng tu kerana ada urusan nak pergi berubat. Jadi emak saya assume yang si Aisyah ni ada kelebihan berubat lah, ataupun mungkinlah pawang ke bomoh ke apa kan, yang boleh mengubat orang, dan terus minta nombor telefon. Dan emak saya fikir manalah tahu kot-kot lepas ni boleh berubat dengan si Aisyah ni pula kan. Sebab abang saya yang nombor 2 ni selalu sakit tau, dan ada sikit-sikit macam kena gangguan lah macam tu. Makanya bergeraklah mereka daripada tempat tu. Dan emak saya cakap waktu tu, si Aisyah ni tak ada ucap terima kasih langsung pun atas bantuan mak saya dengan si Amin ni lah. Salam pun tidak. Tapi mak saya husnuzon je lah waktu tu. Mungkinlah si Aisyah ni terlupa ke, orang kata tengah cemas agaknya kan. Dan masa kereta dah mula gerak ni, kereta Aisyah mula follow macam rapat je lah, diikut je belakang kan. Tapi lama kelamaan makin jauh, makin lama makin jauh, dan hilang daripada pandangan side mirror belakang tu lah. Jadi lampu kereta dia yang kat belakang ni pun dah tak nampak langsung kat dalam cermin tu kan. Dan emak saya pun suruh lah Amin call dia, call si Aisyah tu, tanya si Aisyah ni okey ke tidak kan. Dan Amin pun terus call. Hello, Aisyah. Aisyah macam mana? Aisyah okey tak? Dah tak nampak pula kita Aisyah dekat belakang ni. Dan bila dah call ni, orang kata, si Aisyah ni jawab dia okey je. Kereta pun okey, tak ada apa-apa masalah. Dan suara dia ni kedengaran macam sayup-sayup. Macam kejap ada, kejap tak ada, kejap hilang-hilang macam tu kan. Jadinya diorang pun teruskanlah perjalanan. Dan masa tu hari pun dah beransur cerah kan. Dan dah nak sampai ke Bandai Cukai waktu tu. Dan mak saya pun mulakanlah aktiviti dia untuk menjual sayur dekat situ lah. Dan masa tengah duduk-duduk menjual dekat pasar tu lah, kira-kira dalam pukul 8 pagi macam tu, emak saya ni tiba-tiba boleh teringatkan si Aisyah ni pula. Dan emak saya pun apa lagi, suruhlah si Amin tu call lagi sekali si Aisyah ni, tanya keadaan si Aisyah ni dah sampai ke tidak ke kan. Kan dia nak pergi ke destinasi yang dia nak pergi tu kan. Kok tak sampai lagi ke, ada apa-apa masalah ke kan. Jadinya Amin pun capai phone dan terus nak call. Tiba-tiba Amin terkejut tau. Sebab cari nombor telefon si Aisyah ni yang dia dah save dalam telefon itu pun hilang. Dekat data panggilan keluar masuk ni pun tak ada yang rekod yang menunjukkan yang dia dah call si Aisyah pagi tadi. Memang pelik sangat-sangat. So tak tahulah perempuan berjubah yang bernama Aisyah ni manusia ke, hantu ke, jin ke, bunian ke, wallahualam. Jadinya bila balik kampung, emak saya pun ceritalah apa yang dia alami dekat grup Yasin dia lah, orang kata geng-geng dia lah, yang terdiri daripada geng-geng makcik-makcik dan suri-suri rumah ni lah. Agak riuh jugalah cerita pasal ni kan. Dan lepas tu adalah kawan mak saya pun sambung juga, dia pun nak bercerita juga. Kata dia suami dia pernah ternampak tau, ada satu gerai dekat jalan yang sama ni lah. Pada waktu malam tu penuh dengan orang kat dalam kedai tu tau. Jadinya misteri lah, dekat situ satu kedai makan pun tak ada sebenarnya. Jadinya bila dah dengar-dengar macam tu, ada satu hari tu saya pun melawak lah dekat mak saya. Dan saya cakap apa tau, hati-hati mak, mana tahu kan nanti malam-malam buta si Aisyah ni call nak minta tolong ke, kereta dia mati lagi dekat tengah hutan ke kan. Yelah, bila dia fikir-fikir macam ni kan, saya pun sebenarnya heran jugalah. Macam manalah diorang ni boleh terfikir untuk nak berhenti tolong. Sebab mak saya dengan Aiman ni pernah aksiden tau, dekat tempat yang sama juga, kira-kira setahun yang lalu. Dan emak saya cakap masa tu ada dengar bunyi seolah-olah pintu belakang dia ni ada orang buka dengan orang tutup tau, macam tu. Waktu tu tengah jalan tau. Sedangkan pintu tu memang dah tertutup rapat pun, sebab kereta waktu tu memang tengah bergerak. Dan waktu ni mak saya dah tak sedap hati tau, terus baca ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba kereta yang tengah dipandu oleh Amin ni boleh terbabas macam tu. Amin cakap rasa seolah-olah steering kereta ni kena rentak macam tu. Kena tarik steering kereta ni dengan mengejut. Nasib baiklah time tu Amin tak pandu kereta tu dengan laju. Tersadai jugalah diorang, lama jugalah kat jalan puaka tu tunggu bantuan. Dan kejadian bertemu dengan Aisyah adalah insiden kedua diorang ni kena pada tempat yang sama ni. Masa pun lebih kurang juga dengan masa yang dia kena aksiden mula-mula dulu. Dan itu sajalah cerita
cerita daripada saya. Harap anda yang mendengar ni sukalah, insya-Allah, dan terima kasih. Dan ini adalah kisah pembukaan pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah jalan misteri ni kan? Semoga anda terhibur. Jadi kita terus dengan kisah yang kedua. Okey, untuk kisah yang kedua ni Untuk kisah yang kedua ni tajuk dia Hutan Malam. Jadinya kita terus dengan kisah yang kedua ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ni saya nak cerita pengalaman balik kampung daripada Bandar Keningau ke kampung halaman saya dekat Bandar K. Tak tahulah Bandar K tu kat mana, Bandar Kucing agaknya kan. Dan selalunya untuk balik kampung ni time raya saya akan naik flight saja. Tapi kali ni tak silap pada waktu tu tahun 1996. Rasa malas nak ke Kota Kinabalu ni. Orang kata nak tukar angin lah waktu tu kan. Saya pun call pakcik saya yang membawa orang kata bas penumpang ni daripada area Keningau dan ke Bandar Tawau yang melalui jalan belakang. Memang excited lah time ni sebab first time nak buat macam ni kan. Dah siap booking awal-awal seat apa semua. Naik bas mini ni sebenarnya merangkap van lah lebih kurang. Dan selalunya perjalanan ni akan dilakukan sebelah malam je tau. Sebab rasa dia cuaca lagi sejuk. Orang kata bas pun kurang meragam bila cuaca sejuk kan. Dan dulu-dulunya jalannya tak semua bertar tau. Jalan ada masih jalan berbatu-batu, jalan gravel orang kata. Jadi perjalanan yang sepatutnya 6 ataupun 7 jam ni boleh terbabas sampai menjadi 8 atau 9 jam tau. Dan pakcik saya ni dah beritahu awal-awal kata dia, akan makan masa yang lama. Tak sama macam kau naik kapal terbang kata dia. Tak apalah, sama juga. Sebab kalau saya naik flight nak ke Bandar KK akan makan masa juga tau. Dan seminggu sebelum raya saya dah apply cuti awal dah. Dan selepas set masa dengan hari ni, akhirnya sampai jugalah hari yang saya tunggu-tunggu. Jam 6 petang pakcik saya ni dah sampai dah. Dia tunggu saya dekat pondok guard dekat bawah tu. Dan saya waktu ni dah memang siap-siap lah tunggu dia kat situ. Dengan pakaian saya pakai biasa-biasa je lah. Ada ala kadar je. Siap pakai sweater apa semua kan. Dan saya tengok waktu tu dalam bas pakcik saya ni tak ramai orang tau. Tak ramai penumpang dalam tu. Dan anggaran saya adalah lebih kurang dalam 8 orang je. Dan saya duduk yang seat yang paling belakang sekali. Senang orang kata nak sandar ke nak terbaring ke nak tergolek kat situ kan. Dan lepas baca doa naik kenderaan ni, pakcik saya pun mulakan perjalanan. Dan rupa-rupanya saya ni adalah penumpang yang terakhir sekali pakcik saya pick up sebelum nak mulakan terus perjalanan jauh tu lah. Sejam, 2 jam, 3 jam pada awal perjalanan ni saya isi dengan tidur je lah kan. Penat sangat lah agaknya sebab kerja siang tadi kan. Tadi waktu dekat office tu saya kena siapkan semua kerja-kerja saya ni sebelum saya nak bercuti. Dan perjalanan semakin jauh waktu tu. Yang ada hanyalah hutan tebal dekat kiri kanan waktu tu. Tanpa sebarang lampu jalan tau. Memang gelap sekali lah. Dan saya pandang je dekat luar tingkap tu. Gelap dia, sejuk dia. Memang rasa lain macam juga pun ada jugalah. Dan sebaik saja memasuki area pensiangan, semua channel radio hilang tau. Dan dalam van ni jadi senyap je. Cuba dengar bunyi static noise je lah, bunyi daripada radio tu. Korang semua, kita sini dah sampai dekat area pensiangan dekat sini korang tahu-tahu je lah. Saluran radio pun tak ada jangan mimpi lah, line telefon pun tak ada tau. Korang pandai-pandai lah bawa diri korang kan. Jadinya waktu ni pakcik saya pun matikan radio. Dan suasana dalam tu semakin sunyi tau. Bila dah sunyi saya pandang kiri, pandang kanan, tak tahu nak buat apa kan. Saya pun keluarkan Walkman, layan lagu lah, layan kepala sendiri lah. Dan yang lainnya akhirnya lentuk, terlena pada kursi tu, terus tidur juga. Sambung tidur lah diorang-diorang ni semua. Dan lelaki kat sebelah saya ni adalah cuba, orang kata nak ajak-ajak saya berborak. Tapi bila dia tengok saya dah cocok orang kata earphone dekat telinga, dia pun tidur lah kan. Tak nak lah ganggu saya agaknya. Dan akhirnya malam tu dalam van tu, semuanya tidur lena dah. Dan van berjalan sekejap lancar. Kejap tak, kejap laju, kejap perlahan. Bila berjumpa dengan jalan gravel tau. Jadinya jam 3 pagi lah saya terbangun daripada lelap tau.
Sebabnya kena kejut dengan laki yang kat sebelah saya ni lah. Terpisat-pisat saya waktu tu gosok-gosok biji mata kan, saya pun bangun. Bang, kenapa bang? Kenapa? Pakcik driver ni lah. Dia cakap kita daripada tadi pusing-pusing dekat area sini saja. Jadinya waktu ni, saya pun betulkan kedudukan saya lah. Saya pun duduk betul-betul sikit. Pandang pakcik saya. Waktu ni pakcik saya tengah bebel-bebel tau. Semua penumpang dalam van ni dah mula berbisik-bisik macam tu. Jadi saya pun bangun perlahan-lahan. Saya bergerak ke depan lah. Pergi ke kerusi belakang pemandu tu. Hei, buat hal lah pula malam ni. Ya Allah, jarang kena macam ni tau. Jadinya saya waktu ni kan, saya cubalah perhatikan jalan depan tu. 5 minit saya perhatikan. 10 minit saya perhatikan. Memang sah lah sebab saya nampak benda yang sama je sepanjang perjalanan tu tau. Jadinya kami pusing-pusing dekat jalan ataupun kawasan yang sama je ni tau. Dan penumpang di sebelah pakcik saya ni dah mula bercakap dalam bahasa Bugis tau. Tapi saya faham lah sikit-sikit. Taklah pandai tapi boleh faham lah waktu tu. Dan inti butiran yang orang kata passenger sebelah pakcik sini dia cakap dalam bahasa Bugis tu, kata dia, kita dah kena kacau ni lah. Lebih kurang macam tu lah. Dan akhirnya van pakcik saya ni berhenti dekat tepi jalan tau. Dan waktu ni kita orang semua turun daripada van tu. Wah, ini betul-betul tengah hutan ni. Satu biji rumah pun tak ada kat sini. Macam-macam bunyi dengar kan. Jadinya bila dengar macam tu je, secepat kilat tau, penumpang-penumpang yang ada dalam van ni, 3 orang ni, semua lari masuk dalam van. Naik dalam van ni dan kami semua gelak lah waktu tu. Dan pakcik saya ni duduklah kat tepi jalan tu sambil isap rokok. Dan saya pun datanglah dekat pakcik saya. Tak apalah, biar kita rehat dulu ya. Pakcik, selalu ke kena macam ni pakcik? Tak juga, jarang-jarang lah. Cik rasa ada benda lah yang diminat dekat dalam van ni kot. Ada orang yang disuka kot. Dan waktu ni bila dengar macam tu, saya pun tersengih, pakcik saya pun ketawa je lah. Jadi selepas berehat hampir setengah jam lah, kami pun memulakan perjalanan semula. Dan sebelum memulakan perjalanan tu kan, saya sempat intai pakcik saya ni duduk bersila. Dekat tempat dia tadi, dia duduk bersila. Mulut dia terkumat kamit baca apa tau. Pap! Tiba-tiba dia tepuk tanah dekat depan dia tu tau. Dengan mata yang menajam tepat ke arah hutan dekat sebelah jalan tu lah. Dia bangun, lepas tu dia mengarahkan kami semua. Dah. Semua naik. Cepat. Dan sebaik saja saya sampai, saya duduk dekat seat saya dekat belakang tu, saya dengar tepukan sedikit kuat kat dinding bas tu. Macam tu kan. Rupa-rupanya pakcik saya yang tepuk lah. Dan kami semua diam je tau. Dan jangan ditanya. Cukuplah sekadar faham sendiri-sendiri je lah. Dan perjalanan akhirnya lancar je. Selebihnya perjalanan tu tak ada lagi sebarang gangguan. Alhamdulillah. Dan ini adalah kisah seram yang kedua pada malam ni. Macam mana anda rasakan? Jadinya agak seram juga perjalanan ni. Sebab, tapi KSM tak dapat nak bayangkan lah. Sebabnya KSM tak pernah jalan-jalan dekat Sarawak. Kan? Dekat Sabah. Jadinya special lah. Anda yang dekat sana masih lagi tempatnya. Orang kata penuh dengan hutan-hutan. Memang cantik lagi lah tempat dia. Memanglah niat kat hati tu. Kalau ada rezeki, nak juga pergi melancong ke sana kan? InsyaAllah. Kan? Jadinya kita terus dengan kisah yang ketiga. Okey, jadinya kita terus dengan kisah yang ketiga ya. Okey, untuk kisah yang ketiga ni, tajuk dia pergi menembak ayam hutan. Siapa ada pengalaman pergi menembak ayam hutan Ini experience kalau duduk-duduk kat kampung-kampung, adalah pernah pergi kan. Tu, jadi kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Roy dan pakcik saya ni nama dia saya panggil Pakcik Su lah. Pak Su lah. Dan Pak Su saya ni suka menembak ayam hutan tau. Dan bila
bila saya balik kampung je, mesti dia akan ajak saya pergi menembak ayam hutan lah. Sebab dia dah tahu saya ni memang jenis budak-budak orang kata hardcore punya. Memang jenis-jenis orang yang berani lah. Dan saya pula memang tak pernah menolak lah. Sebab saya pun suka benda-benda macam ni. Orang kata pergi menembak, pergi berburu apa semua masuk hutan, memang saya sukalah. Dan waktu paling best nak menembak ni ialah time waktu bulan tengah penuh tau, dengan waktu tengah-tengah malam kata dia. Sebab time tu memang sunyi dah dan orang kampung pun dah tidur. Plus time tu bila bulan penuh, limpahan cahaya bulan tu bolehlah terangkan ladang kelapa sawit ni. Jadinya nak dijadikan cerita lah. Masa tu saya balik kampung dan memang tepat pada waktunya. Pak Su saya waktu tu ajak saya untuk pergi menembak ayam ni tau. Jadinya dalam pukul 10.45 malam macam tu, kita orang pun dah bersedia-sedia, dah siap packing daripada petang tadi, dah siap dah. Dah prepare barang-barang semua. 10.45 kita orang terus gerak dah. Dan macam tu lah, kita orang pun gerak masuk ke dalam ladang. Dan setiba dekat pot tempat Pakcik Su saya ni selalu orang kata buat-buat, orang kata memburu dekat situ. Dan sebelum mula ni, Pakcik saya dah beritahu dah dulu. Dia kata, ni pantang larang dia, kau jangan tu, kau jangan ni, jangan tu, jangan ni lah. Dan baca doa apa semua. Selesai sesi taklimat daripada Pak Su saya ni, kita orang pun mulakan lah, orang kata pencarian ayam hutan tu lah. Jadi malam tu kan memang sunyi. Dan sunyi dia tu tak macam selalu tau. Memang tak macam selalu lah. Memang pelik sikit tau. Dan untuk nak mencari ayam ni, kita orang kena suluh dekat daun-daun dekat pokok kelapa sawit tu tau. Suluh sana, suluh sini, suluh sana, suluh sini, macam tu lah. Sebab ayam hutan ni akan biasanya tidur dekat atas pelepah pokok kelapa sawit ni. Sedang khusyuk mencari ni kan, saya pun suluh kanan, pakcik saya suluh kiri kan. Masing-masing menyuluh lah waktu tu. Tiba-tiba Pak Su saya ni nampak seekor ayam dekat atas pelepah pokok kelapa tu lah waktu tu. Dan Pak Su saya terus masukkan peluru. Peluru dia macam bola bearing kata dia, ke dalam senapang angin dia waktu tu. Dan semasa nak menembak tu, kita orang kena tutup lampu tau. Sebab tak nak bagi ayam tu sedar. Tapi pada senapang yang Pak Su pegang ni, memang ada satu lampu khas macam laser macam tu, untuk nak menyuluh mangsa tu. Dan Pak Su saya pun lepaskanlah satu das tembakan. Bila tengok betul-betul, tepat kena dekat ayam tu tau. Tepat kena dekat badan dia tu. Tapi ayam tu tak jatuh ke bawah waktu ni. Malah dia masih boleh terbang lagi. Pergi terbang ke pokok lain. Pam, 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 pam. Dan apa lagi, kita orang pun kejar lah ayam tu. Dan tembak lagi sekali. Tapi dia tetap boleh terbang lagi tau ayam ni tau. Jadinya tembak lagi sekali. Tapi dia tetap boleh terbang lagi. Jadinya pakcik saya kata, ni tak boleh jadi ni. Dia cuba aim betul-betul kan. Dia aim ayam tu, dia tembak lagi sekali tau. Bila tengok je ayam tu macam tu, tiba-tiba mengilai pula. Saya apa lagi? Lari tak cukup tanah lah. Pergi lari dekat motor. Dan Pak Su saya pun ikut saya, sama-sama berlari lah. Sebabnya bukan sebab takut sebenarnya, tapi sebab risaukan saya ni hilang kat dalam tengah-tengah ladang kelapa sawit tu lah. Dan Kak Lang tu terbang tau. Follow je kita orang. Sebab marah kita ni kacau dia tadilah. Kena tembak dengan Pak Su saya katnya. Dan dia betul-betul terbang dekat atas kami tu waktu tu. Sambil ngilai-ngilai dengan suara yang sangat-sangat nyaring tau. Sampai dekat motor ni, Pak Su saya suruh duduk dulu lah dekat motor tu kan. Suruh tunggu kat situ. Kemudian Pak Su saya ni, Pak Su saya ni sebenarnya dia orang yang ada ilmu sikit lah. Jadinya dia pergi dekat-dekat tempat pelepah pokok kelapa. Ada satu kat situ ada pokok kelapa sawit. Kak Lang tu ada duduk dekat pokok kelapa sawit tu. Jadi Pak Su saya berdiri dekat situ. Dia pun macam bercakap lah dengan Kak Lang tu. Kata dia macam minta maaf lah, macam tu lah. Dan saya yang ketawa-kata ni tengokkan je lah Pak Su saya ni baca-baca surah apa semua sambil dia bercakap-cakap lah macam tu. Tapi yang hairannya, masa dia bercakap tu, saya tak nampak pun langsung Kak Lang tu dekat situ. Saya cuma dapat macam bau wangi, macam bau-bau bunga dekat kubur macam tu. Rupanya masa Pak Su saya bercakap tu, saya perasan Pak Su saya mula-mula dia bercakap dekat pokok kelapa sawit tadi kan. Lepas tu dia datang dekat saya, dia bercakap dekat saya pula tau. Jadi saya macam pelik pula, dah kenapa Pak Su aku ni kan. Rupa-rupanya ada benda yang saya tak tahu. Bila dah sampai rumah nanti, barulah Pak Su cerita dengan saya, Lang Sui tu duduk dekat sebelah saya, dekat atas motor tu je. Astaghfirullahalazim, mau tak meremang saya waktu tu kan. Dan bila dah settle apa semualah, Pak Su pun saya ajak saya balik lah waktu tu. Dan dia kata, malam ni kita tak ada rezeki lah. Malam ni bukan rezeki kita lah. Dan setiba sampai dekat rumah ni, dan Pak Su saya ni pun suruhlah saya duduk dekat luar sebelum masuk ke dalam rumah.
Dan Pak Su ni dah ambil air dulu dan baca ayat sebelum dia renjis dekat saya dengan dia sekali lah. Dan nenek saya pula time tu belum tidur lagi tau. Dan nenek saya ni malam tu dia nak pergi tandas lah waktu tu. Sebab kata dia nak buang hajat tau. Tandas rumah nenek saya ni sebelah dia ada satu pokok rambai tau. Dan pokok ni memang besar tau. Jadi masa kami tengah cerita-cerita pasal tadi tu lah, tiba-tiba nenek datang dekat kami dengan muka macam cuak jugalah. Tapi nenek relax lah, santai lah. Tapi muka tu nampak lah lain macam. Dan dia bagi tahu masa nak pergi ke tandas tadi tu, dia nampak Kak Lang tengah bertenggek dekat atas pokok rambai tu. Yang hebatnya nenek saya ni, dia boleh lepaskan hajat dia dulu. Relax je tau. Dan biarpun seram ke, rasa takut ke, tapi dia tetap pergi selesaikan dia punya hajat dulu. Barulah dia keluar daripada tandas tu. Dan masa dia keluar daripada tandas tu pun, katanya dia masih lagi nampak Kak Lang tu ada dekat atas pokok tu tau. Itulah sebabnya dia datang kat sini. Dia tanya Pak Su, ada buat apa-apa ke tadi? Ada buat salah ke? Ada buat apa ke kan? Dan Pak Su saya pun ceritalah dekat opah saya ni, dekat nenek saya ni, apa yang berlaku dekat dalam ladang kelapa sawit tadi. Jadinya nenek saya pun cakap lah, patutlah dia ikut korang balik, korang ni patutlah. Hai, dan malam tu kita orang memang tak dapat masuk rumah lah. Tak dapat nak tidur pun. Sebabnya kena duduk dekat beranda luar tu sambil dengar Kak Lang tu mengilai-ngilai sampai ke subuh. Dan lepas orang azan subuh pagi tu, macam tu, Kak Lang tu terbang depan kita orang tau. Kemudian lenyap macam tu je. Bila Kak Lang tu dah tak ada, barulah saya dapat masuk dalam rumah dan siap pergi solat subuh apa semua. Dan saya pun terus sambung tidur lah. Orang kata masuk tidur dalam bilik lah. Dan tengah hari tu barulah saya bangun. Dan nenek saya beritahu, kes malam tu dah settle lah kata dia. Rupanya Pak Su saya ni pergi masuk balik tempat pot yang kita orang nak pergi menembak ayam semalam tu. Dan buat apa entah dekat sana. Mungkin saya rasa Pak Su ni minta maaf lah dekat orang kata makhluk alam sebelah tu. Dan minta supaya jangan kacau kami lagi. Dan saya ingatkan bila dah jadi orang kata pengalaman macam tu, orang kata kena ganggu, kena ikut balik dengan Kak Lang ni, Pak Su ni dah tak pergi menembak ke, dah serit nak masuk hutan ke macam tu kan. Tapi tak, rupa-rupanya dia masih lagi meneruskan kegiatan dia, menembak ayam tu lah. Dan saya pun tak pernah lepaskan peluang ikut dia lagi. Kalau saya balik kampung, saya mesti follow dia lah. Dan Alhamdulillah, kami tak pernah lagi berhadapan dengan kes-kes jumpa Kak Lang ke, jumpa Cik Pon ke, tak ada. Alhamdulillah. Just adalah juga rasa-rasa seram sikit-sikit, rasa seram sejuk macam tu kan. Tapi kalau kata bab-bab nampak ni dah tak ada lah. Dan itu je lah cerita yang saya dapat ceritakan. Dan apa yang saya nak pesan lah kata dia, kadang-kadang haiwan ke, pokok-pokok ke, batu-batu yang ada dekat dalam hutan ni, kadang-kadang ada orang yang menjaga dia tau. Sebab tu orang kata jangan sesuka hati ambil benda-benda kat dalam hutan ni. Takut terambil salah barang ataupun terambil barang orang ke kan. Dan sekian, terima kasih. Dan terima kasih pada yang sudi mendengar kisah seram Malaysia pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah seram Malaysia pada malam ni? Semoga anda terhibur ya. Yalah, baiklah, sebelum kita akhiri, disclaimer dulu ya. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan dekat sini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, dan sampailah kita di pengakhiran kisah seram Malaysia pada malam ni kan. Semoga salah silap Abang KSM pada malam ni, harap anda semua dapat ampunkan lah tersasul bahasa, terkasar bahasa ke kan. Minta maaf daripada hujung rambut ke hujung kaki. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.